Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita hormati tuan pengurus majelis kita pada petang ini, seterusnya keseluruhan pimpinan Ambeng, semua kekitangan hadirin hadirat muslimin muslimat sekalian. Kita panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah Ta'ala dengan limpah dan pertolongan kita dapat berkumpul dalam kuliah petang ini. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini terhitung sebagai satu amal soleh yang akan dicatatkan dalam buku catatan amalan kita, yang memberi keuntungan kepada kita pada hari kita bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar. Baik, program kita pada petang ini macam ini jawab-jawab, menjawab soalan. Sekarang ni dia orang suka menjawab soalan, sebab kadang-kadang kita buat tajuk kuliah atau tazkirah, dia tak lepas masalah dia. Kita cerita masalah kelebihan zikir, dia ada masalah cerai dengan bini dia, jadi tak terlepas. Jadi kita buat soal jawab je lah. Jadi bila soal jawab, ramai orang boleh selesai masalah. Baik, depan saya ni ada 28 soalan dah. Kalau kita jawab secara terperinci, kita akan selesai dalam pukul 2 pagi. Ya. Jadi tengok-tengoklah kita jawab. Reka-reka. Soalan yang pertama, apakah hukum hadir majlis ilmu? Yang kedua, majlis ilmu, majlis taklim, tazkirah, kuliah, ceramah agama, apa benda beza dia? Pertama, hukum hadir majlis ilmu. Majlis ilmu dia tanya. Dua perkataan. Dua-dua ni bahasa Arab. Majlis bahasa Arab, ilmu pun bahasa Arab. Majlis ni daripada perkataan jalasa, jim, lam, sin, ditambah huruf mim depan, dibariskan baris bawah huruf lam sebelum akhir. Maf'ilun, majlisun. Majlisun, jalasa makna duduk. Majlis, tempat orang berkumpul duduk-duduk untuk suatu upacara. Sama ada duduk atas kursi atau naik duduk atas meja. Dia panggil majlis juga. Jadi kita ni majlis. Majlis apa? Majlis ilmu. Mesyuarat tu majlis tu. Nampak? Satu majlis. Majlis mesyuarat. Baik. Hukum hadir majlis ilmu. Kalau kita maknakan di sini ilmu ialah pengetahuan dah. Lawan dia iaitu jahil. Sebab tu kalau kita kata awak tidak ada ilmu, dia tak marah. Awak orang jahil, dia marah.
Sedangkan tiada ilmu dengan jahil benda yang sama. Arab panggil jahil, Melayu panggil tiada ilmu. Tapi orang Melayu ni tak boleh dengar orang Arab ni. Sebut jahil marah lalu. Tak ada ilmu. Yelah memang saya tak ada ilmu. Awak orang jahil. Tak baik kata saya gitu. Benda yang sama je. Tidak hadir dengan absent. Sama tak? Benda yang sama saja. Baik. Jadi ilmu agama ni dia ada yang fardu kifayah, yang ada yang fardu ain. Fardu ain ni maknanya semua kita mesti tahu. Umpamanya ilmu kita nak tahu tentang tauhid, tentang akidah yang benar. Ilmu fiqh nak tahu cara kita nak bertaharah, cara kita nak semayang, nak kenal darah haid, cara nak betul korban yang betul, macam mana puasa yang betul. Maka tu dipanggil ilmu fardu ain. Jadi hadir majlis ilmu, kalau ilmu itu fardu ain, maka kita wajib hadir. Jika kita tidak alim, kita bukan tok guru, kita bukan ustaz, kita tak alim lagi, maka wajib hadir. Mana tak hadir berdosa. Allahu Rabbi. Tak hadir berdosa. Malaikat kita ada uzur syar'i. Jangan main majlis ilmu ni. Ulama kata 3 kali orang mari di pejabat, dia tak turun juga, jadi fasik, sampai tak boleh jadi wali nikah. Jadi pentingnya majlis ilmu. Macam pentingnya suatu mesyuarat di pejabat-pejabat. Jadi asyik tak hadir je mesyuarat, jadi menyusahkan kayak gitu. Buat kerja tak boleh nak settle masalah. Pasal orang meeting dia tak mari. Gitulah kita. Bila orang buat majlis ilmu dia tak mari, lepas tu dia semayang saja. Sebab kadang-kadang dengan hadir majlis ilmu lah boleh kita tahu kita salah. Tu yang penting. Tahu kita betul tu sama-sama dah. Nak tahu kita salah dengan majlis ilmu. Baik. Kemudian dia kata majlis ilmu, majlis taklim, tazkirah, kuliah, ceramah, banyak sangat nama ni. Benda ada beza tak? Jawabnya ya, ada beza. Kalau dari segi bunyi memang berbeza lah. Nampak majlis ilmu, majlis taklim. Baik, majlis ilmu, majlis taklim. Majlis ilmu ini dia umum. Sama ada bincang ramai-ramai, tak ada ustaz. Tak ada ustaz, tak ada tok guru. Kita bincang dengan masalah-masalah yang berkait dengan agama sekarang, bincang-bincang. Itu majlis ilmu juga. Tapi kalau majlis taklim, mana ada seseorang yang menunjuk ajar. Itu majlis taklim. Ada ustaz mereka semayang begini, rokoknya begini, itu taklim. Majlis taklim itu juga majlis ilmu. Tapi tak mesti majlis ilmu itu taklim, kerana taklim itu mengajar. Ada majlis ilmu yang tak mengajar. Kita bincang ramai-ramai tentang ilmu, tentang apa. Tu tak ada tok guru seorang, semua anak murid belaka. Tu panggil majlis ilmu juga. Jadi majlis taklim ada seseorang yang kondak, yang mengajar. Tu majlis taklim. Tazkirah ini memberi peringatan. Tak mesti dia seorang maulana, tak mesti dia seorang tok guru, tak mesti dia seorang ustaz. Boleh memberi tazkirah. Tapi kalau taklim, dia mesti alim. Nampak, dia kena alim, dia kena ulama, baru boleh mengajar orang lain. Tapi kalau tazkirah, memberi ingat kepada kawan-kawan. Walaupun dia orang jahil, dia boleh tazkirah. Dia tak pandai sangat dalam bab-bab agama ni, tapi dia boleh memberi peringatan kepada kita, umpamanya tentang aurat. Hadirin sekalian, sama-samalah kita jaga aurat ni. Sekarang kita tak berapa nak jagalah. Itu panggil tazkirah. Tazkir, memperingatkan sesama kita. Kuliah pula maknanya masuk kelas. Nampak? Ada kelas, katakan kelas berkitab. Setiap minggu hari Rabu di Surau Ampang. Itu panggil kuliah. Kan kita masuk kelas di sekolah, masuk kelas di kolej, masuk kelas di universiti. Tapi kalau Arab dia tak panggil masuk kelas, masuk kuliah. Faham lagi? Tu beza kuliah. Baik. Ceramah apa pula? Ceramah ni khutbah. Khutbah jangan nampak khutbah Jumaat. Khutbah bahasa Arab, bahasa Melayu ceramah. Maknanya memperkatakan tentang akhirat, memperkatakan tentang agama. Tu panggil ceramah.
Soalan yang ketiga, saya warnakan rambut dengan warna bukan inai dan saya bertudung. Betul ke mandi saya tidak sah? Jika benar tidak sah, macam mana nak selesai masalah ini? Ni awet pula tanya. Kalau puan muslimat pula tanya. Faham? Muslimat ni dia dye rambut dia. Jadi bila dia dye rambut dia tidak dye dengan inai. Ada orang kata dia punya mandi dan tidak sah. Lagi lagu mana nak selesai masalah? Dengar molek-molek. Baik. Dia kata dia dye rambut dia, dia warna rambut dia dengan bukan inai. Hak tu kita nak tahu dulu hukum dia. Apa makna dye rambut? Dye rambut ni maknanya ni batang rambut. Contoh. Contohlah kan kata tu mikrofon kan. Ni batang rambut. Dia dye ni maknanya ambil pewarna ni masuk letak pada luar batang rambut ni. Faham tak? Dia dye. Nampak? Jadi rambut ni asal warna putih boleh jadi warna kuning. Rambut ni asal warna hitam boleh jadi warna blond, boleh jadi warna tang dan sebagainya. Tu panggil dye, warnakan rambut. Baik. Ada dua jenis pewarna rambut. Yang pertama, dia hanya lekat kesangnya sahaja, tapi tak ada jirim yang menjadi balutang pada rambut. Kalau hak ni sah mandi dan sah wudu. Contohnya hinna. Hinna ni bahasa Arab, Melayu panggil inai. Tu asal dia. Tak? Kan kata pelik tak je dengar tu. Melayu panggil inai. Melayu ni dia pelak sikit. Macam toknya kita Siti Hawa nama dia. Siti Hawa kita panggil benda Siti Hawa. Jadi Hawa dah. Yang mulut leweh. Jadi kalau hak jenis inai ni gini, ambil inai zaman dululah. Inai ni dia melekat-lekat. Contohnya di jari inai ni. Dia berjirim daun itu tepek jadi bulat iti. Jadi faham tak? Kemudian dia basuh tercabuklah jiring ni tercabuk, tinggal warna sahaja. Hak ni sah. Nampak? Jadi sekalian jenis dye yang lain walaupun bukan inai, kalau dia punya sifat macam inai ni, dia punya bila kita basuh rambut lepas dye dia tercabuk habis. Yang keping-keping tu yang tinggal warna sahaja lekat pada rambut, maka mandinya sah. Tak usah cerita hukum haram tak haram ni, cerita hukum sah dulu. Yang jadi tak sah ialah maknanya yang lekat di kuku dia ada jirim. Contoh pewarna kuku ni hak moden beli kat Sogo. Geleng Maybelline cung bertokok-tokok duk atas kuku ni. Jadi kalau ambil wudu kena tak di kuku? Tak sah wudu. Tapi kalau inai walaupun dia bertokok-tokok, lepas pada esok bangun tidur kan dia basuh, tercabut tak daun tu. Tercabut daun tu tinggal warna saja. Dia panggil asar bukan jirim, sah. Jadi gitulah pada rambut. Kalau jenis pewarna walaupun made in New York, made in UK, made in Paris, tapi jenis tercabut dan lekat warna saja, maka harahnya sah. Lagi yang tak sahnya jenis melekat-lekat pada rambut. Bila melekat dia menghalang daripada air kena di rambut, tak kira, tak sah walaupun made in Makkatul Mukarramah. Faham? Tidak sah. Dia bukan atas nama hinai. Cuma orang dulu dia tak moden, dia guna hinai saja. Zaman ni moden banyak benda-benda lain lagi, pewarna-pewarna lain. Jadi biasanya yang halal itu itulah yang bila dia lekat di rambut, kita pun basuh, kita bilah, tercabuk yang keping-keping dia rambut ni kena warna saja lekat, maka hak tu sah. Dah hukum dia tadilah awak tengok awak punya pewarna adakah jenis melekat pada rambut ataupun tercabuk tinggal kesangnya sahaja. Dan nak tahu warna kita tak pandai, takkan nak cek rambut masuk dalam lab. Biasanya dimudahkan kita dengan ditulis perkataan halal untuk membantu umat Islam.
Mana halal digunakan ialah biasanya dia tak menghalang, kan? Kerana syarat sah wudu atau mandi jangan ada manik. Manik ni benda bukan butir-butir manik. Manik mana yang menghalang sesuatu air sampai kepada kulit atau rambut. Nah, jadi biasanya begini, bila masa kita basuh rambut lepas pada dye tu, dia akan jadi keluar habis warna dia. Banyak warna atas keluar. Tu biasanya yang boleh digunakan. Yang tak boleh digunakan ni bila kita dye apa semua, lepas tu kita pun ring, kita pun benda bilah. Masa bilah tu tak banyak warna keluar warna tu, sebab dia sudah melekat pada rambut. Jadi orang perempuan boleh dah. Tu hukum sah. Baik, hukum halal ke haram kita kidai warna rambut kita tu? Jawabnya tengok dulu. Warna rambut awak tu apa sebab awak dye? Sebab sudah berubang. Kalau sudah berubang, sunat. Sunat. Laki-laki dan perempuan sunat. Yang rambut ubang ni biasanya putih, jarang ubang hitam. Nampak tak? Kalau rambut ubang dah, orang laki-laki boleh dye, orang perempuan boleh dye. Termasuk inai. Tapi syarat takdilah dengan inai atau dye yang tidak melekat pada rambut. Hak tu sunat. Faham? Kalau yang melekat sampai dak sah mandi tak boleh. Tapi kita orang muda gini, macam gini ni rambut hitam kita. Umur berapa dah? 52. Berapa? 25. Muda lagi. 25 kita ingat 23 dah. Ni hitam-hitam gini ni, dia tengok dalam cerita wayang semalam, lawa pulak rambut buat merah gitu, Pirates of Caribbean. Dia pun buat merah, hukumnya haram, tak boleh. Allah buat dah hak rambut hitam lah, hak rambut merah Arab memang rambut dia color-color. Dia sama macam orang-orang yang Europe, orang Arab ni. Jadi kita ni nak color, kena rambut kita berubah. Bila dah berubah boleh color. Nampak? Tapi colornya biarlah color yang sunnah. Jangan bahan color biru rambut. Nampak tak? Orang perempuan pun tak boleh. Muda-muda tengok lawa pula penyanyi tu buat sini kuning-kuning sikit. I tengok pun comel macam anak tupai. Dia pun kuning atas sini. Tak boleh. Nampak? Tak boleh. Hukumnya dilarang. Kerana Allah buat kita hitam-hitam, hak rambut kuning-kuning. Hak rambut merah-merah. Perempuan ingat Tetapi bila orang perempuan itu sudah berubah, bila berubah dia pun apa tu jual? Bukan nak pergi jalan, dia pakai tudung. Tak nak suruh suami dia seronok, senang hati melihat. Kalau gitu sunat. Orang perempuan yang berubang sunat tukar rambut ubang dia kepada warna warna perang dan sebagainya. Orang yang telah berubang. Biasa orang berubang dah rambut putih ni umur 60. Tak 50 biasa dah hitam, dah putih di kepala. 60 70. Jadi yang muda-muda macam dalam ambeng ni tak boleh. Pasal muda lagi. Tapi kalau rambut dah berubang umur 60 dah, suami dah seronok tengok. Rambut dah lah putih, dah pakai baju kembar gantung pula. Rambut putih nyanda dibocong gas. Faham tak? Jadi suami tengok dak sting langsung. Jadi dia tukar warna rambut untuk dapat lagi kasih sayang suami, dibenarkan syarak. Jadi jangan dye rambut ni kerana kita rasa seronok macam nampak macam orang putih dah. Tak payahlah, orang putih kita orang Melayu. Nampak tak? Orang putih tu haram tak tu? Tak haram, rambut dia merah gitu dah. Bukan dia buat. Macam orang Jordan, orang Mesir dia rambut merah, orang Syria, Tuhan buat gitu dah. Kita ni hak hitam lah. Dia buat rambut kuning dah. Yang orang putih dia rambut dia blond, dia kening blond.
Tak? Orang Mesir dia punya rambut perang, kening perang. Jadi comel. Bulu roma pun perang ni. Orang putih kan perang bulu roma. Kita ni bulu kening hitam. Tak? Rambut kuning. Macam anak onyek dia. Apa hukum wanita iring jenazah ke kubur? Ada orang kata Nabi SAW larang perbuatan ini, tapi boleh ziarah kubur lepas dikubumi, mohon pencerahan. Bagi cerah ni. Dia minta pencerahan apa hukum perempuan ziarah kubur. Masalah orang perempuan ziarah kubur tidak berlaku kesepakatan ulama. Ada perselisihan pendapat. Jadi kita kena terima dengan hati yang terbuka. Ada yang melarang terus, ada yang membenar terus, ada yang membenarkan dengan bersyarat. Jadi kita ambil pandangan yang lebih ramai, iaitulah perempuan boleh ziarah kubur bersyarat. Apa dia syaratnya? Yang pertama, jangan pergi pada hari orang tanang tu. Nampak? Tu dah jadi budaya orang KL. Nampak tak? Orang-orang Pantai Timur kau duk tiru dah pasal dia tengok televisi. Jadi biasa orang ramai-ramai nak ngata kubur tu, ramai orang laki-laki. Orang nak pikul keranda, orang nak ejah kubur. Kita pula sibuk juga dengan muslimat. Tak bagus situ. Jangan pergi. Nak ziarah, pagi tu orang tanam mak kita, petang karang kita pergi. Yang kedua, kalau jauh dari rumah, biar ada teman. Yang ketiga, jangan duduk lama-lama atau buat benda-benda yang tidak menasabah dikerjakan. Tu ulama himpung dia. Jadi jangan pergi pada hari tanang. Kan kalau duduk tanang pergi ramai-ramai tu, dia pergi juga. Kita pernah lah. Orang minta tolong baca doa. Lepas pada tanang tu, kita nak duduk nak baca doa tu, anak si mati tukang apotika awet. Faham tak? Anak dara tukang apotika. Kata Padang dah hari ni aku. Faham tak? Pakai selendang lilit gini, belahan baju ni nampak pula. Faham tak? Baju belah sini. Pasti lilit lendang gini. Pak bukan cakap, duduklah ustaz. Dah. Dah bila belah sini nampak lah celah ni. Kita siapa dah ingat doa gitu. Ni masalah. Jadi bila orang tanang pagi mak, petang karang dik, mai kita pergi kubur mak kejap, kakak nak kenal kubur mak, boleh. Orang pun tak ramai. Pergi duduk. Itu cara dia. Soalan yang keempat, apa hukum seorang isteri keluar rumah walaupun masih dalam tempoh iddah mati suami? Begini situasinya. Ayah pengantin perempuan meninggal 5 hari sebelum kenduri nikah. Kemudian sebulan lepas itu tiba kenduri di sebelah pihak pengantin laki-laki, jarak melebihi 2 marhalah. Bolehkah si ibu yang masih lagi dalam tempoh iddah kematian suami keluar rumah untuk menghadiri majlis tersebut? Adakah perkara begini masuk dalam memenuhi keperluan yang diberi kelonggaran oleh syarak kepada isteri yang berada dalam iddah suami? Tolong jelaskan. Kerana ada ustaz kata boleh. Sudah dah lah. Baik. Orang perempuan bila dia mati suami, dia wajib bereddah dan berkabung. Wajib bereddah dan berkabung, dua perkara. Bereddah ini maksudnya tidak boleh berkahwin dengan orang lain kerana duduk dalam iddah. Tak boleh orang masuk meminang dan sebagainya. Berkabung ni tak boleh keluar rumah. Dia lain, iddah lain, berkabung lain. Faham tak? Kalau cerai hidup, dia tidak wajib berkabung, wajib bereddah sahaja 3 kali haid. Nampak? Salah satu kuruk Allah kata. Tapi kalau kes mati suami, wajib bereddah dan berkabung. Lama mana? Ya tarabbas nabi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyra. Wajiblah perempuan-perempuan yang mati suaminya bereddah dan berkabung 4 bulan 10 hari. 1 bulan 30 hari kali 4 120, tambah 10 130 hari. Wajib, bukan sunat. Tak boleh keluar rumah, tak boleh pakai bau wangi, tak boleh pakai perhiasan, tak boleh pakai baju cantik-cantik.
bukan sunat, wajib. Tak buat berdosa. Ini bukan bab mazhab. Ni hak masalah ayat Quran. Dia kalau hak Quran jelas, dia tak ada mazhab. Macam solat 5 waktu tak ada mazhab. Pasal tu jelas ada sebut. Jadi kita ramai dalam ni orang tak patuh, tak taat masalah ni, hukum ni. Jadi lepas tu tak boleh keluar langsung. Kalau ada keperluan maka dijawab. Kalau ada keperluan baru boleh. Baik keperluan tu apa benda? Ikut suka kita. Tak boleh. Yang telah digariskan oleh syarak. Contoh, kena keluar rumah, dia tidak ada duit, kena keluar berjual sebab dia pergi jual sayur di pasar. Orang perempuan ni, laki mati, dah siapa nak bagi dia duit? Dia terpaksa kena jual sayur. Pagi-pagi memang dia pergi jual kakung pasar. Jadi dia boleh keluar berniaga, dan lepas habis berniaga wajib balik ke rumah. Tu contoh boleh. Yang kedua, sakit, nak pergi cek doktor, boleh keluar pergi hospital, pergi klinik. Sakit gigi, boleh pergi cabut. Apa benda lagi? Contohnya, nak pergi beli beras, nak nasi. Tak ada nak beras dah dalam rumah, nak suruh orang tak ada, boleh keluar pergi beli beras. Lepas tu wajib balik, haram singgah di mana-mana. Detail dah hukum dia. Lagi apa lagi? Darurah boleh keluar. Rumah terbakar, boleh keluar. Bomba kata keluar kak, cepat kak, keluar cepat api tu. Tak boleh, saya dalam edah. Bomba pun kata mampulah mu situ. Tu boleh keluar. Masuk benda-benda yang berbahaya dalam rumah, boleh keluar. Masuk ular ke dalam rumah apa semua, boleh keluar. Jadi keluar saja-saja, pergi patah, pergi makan angin, pergi tengok beg tangan kat Sogo, faham tak? Pergi makan kenduri, pergi tengok rumah adik-beradik buat kenduri, haram, tak berdosa belaka. Satu, pergi tengok cucu dara sunat, minggu depan tak pergi pula sunat, haram belaka. Tak boleh. Benda ni kita kena jaga. Padahal anak lah nak buat rumah ni. Patutnya orang ramai ni sedar, jangan panggil dia sebab dia dalam edah, kita pergi hantar makanan rumah dia. Tu orang yang cerdik. Tapi orang bodoh ni, bila panggil lijah tak mari, pasal lijah tu dalam edah. Yang rumah ramai-ramai ni pakat kutuk. Ambo siapa gitu takkan tak boleh mari kejap, laki mati pun apa salahnya? Betul tak? Ni masalah, tak faham agama. Soalan seterusnya, bagaimana cara menunaikan solat minta ujang? Solat minta ujang ni ada 2 cara. Yang pertama, solatlah macam-macam mana pun. Macam kita solat hajat biasa 2 rakaat. Tu. Lepas tu doa lah minta ujang. Satu kafiat, satu cara. Cara yang kedua yang lebih afdal, bukan wajib, lebih comel lagi. Iaitulah dengan ada 2 khutbah, macam sembahyang Jumaat, dan dibuat di tengah padang. Maksud tengah padang bukan tengah-tengah dekat main bola bulat tu. Maksud tengah padang di padang maknanya, bukan dalam masjid. Nampak tak? Jatuh-jatuh tengah padang. Tak boleh tengah-tengah. Tak. Tu sunat. Dan sunat semua yang hidup dibawa mari. Lepas tu solat minta ujang dia lebih hebat pada solat raya. Solat raya hebat pada solat jemaah. Solat jemaah orang perempuan tidak dianjurkan pergi, tapi kalau dia pergi pun tak ada masalah. Solat hari raya orang perempuan disuruh mari. Solat jemaah orang perempuan yang suci je mari. Solat hari raya perempuan yang sedang haid dan nifas sunat mari.
Dia nak mari gana ustaz kita pergi dia. Dengar orang ngajar dulu. Bukan mari semayang cek mek weh. Mari hadir dekat orang semayang raya, ambil keberkatan solat hari raya. Faham? Nabi suruh yang haid mari juga, bukan semayang duduk di tepi-tepi. Tapi lebih lagi semayang istisqa. Kerana semayang istisqa, orang yang semayang pun mari, perempuan yang suci pun mari nak semayang, perempuan haid pun mari, perempuan yang nipah pun mari, dan lebih lagi binatang bawa mari. Nampak? Semayang raya tak sunat bawa binatang. Semayang Mr. Ujang sunat orang yang beli binatang bawa binatang. Siapa yang ada beli kucing, bawa kucing. Tak aji dengar pun. Tak pula. Kaya ada tu hantar aku dalam Facebook ni. Tak. Kira nak pakoh saja macam ni. Tak. Belajar tak mau kan tu luka apa. Tu sunnah tu. Dibawa binatang-binatang sebut dalam kitab-kitab hadis. Orang beli kucing, buat mari kucing. Orang beli ayam, buat mari ayam. Orang beli burung titik dengan sarang-sarang, buat mari. Orang beli ikan pelawa hong, buat mari dengan aquarium. Faham tak? Buat mari belakang. Orang beli kubang, orang beli beruk, bawa habis. Tu kelebihan solat istisqa. Sunat buat begitu. Dan mari buat benda. Mari tu biar. Kerana apa semua binatang kena mari juga? Kerana kemarahan ni semua yang bernyawa dapat masalah. Faham lagi? Ada solat 2 rakaat dan ada baca khutbah. Dalam khutbah sunat mulakan dengan minta ampun ramai-ramai. Kita ni tak turun hujang, mula-mula sekali ya, nak patut kita doa minta ampun dulu. Itu dalam hadis. Kalau tak hujang, mula-mula sekali minta ampun dulu. Astagfirullah. Jangan terus minta hujang. Gitu. Soalan seterusnya, dalam mazhab Syafi'i batal wuduk jika suami dan isteri tersebut sentuh kulit, sedangkan tiada aurat antara suami dan isteri. Dia kata kenapa kita sentuh kulit isteri kita ni batal wuduk, sedangkan tak ada aurat suami isteri. Jawabnya betul, suami isteri tidak ada aurat. Aurat ni benda apa? What is aurat? Cakap orang putih lah sikit, ngajar di bank. Aurat ni bahasa Arab. Bahasa Melayu maknanya anggota yang wajib ditutup dari dilihat. Jadi isteri kita ada tak anggota dia yang haram kita tengok? Tak ada. Kita pula suami ada tak tempat yang isteri haram tengok? Ada? Tak ada. Boleh tengok suami isteri any place you want. Tak? Nak jadi orang putih saja dah hari ni. Pasal tadi ada makan cikedih tak tadi. Tu tak ada aurat dah. Suami isteri boleh tengok ujung rambut sampai ujung kaki. Tengoklah nak tengok. Ikut suka mula dah bini mu. Suami isteri pun boleh tengok suami. Tak berdosa. Sebab tu Nabi kata orang laki-laki dia berjalan kat luar rumah lepas tu dia tengok orang perempuan, maka mengajib ni maknanya dia terpesona melihat comelnya perempuan ni. Nabi kata balik rumahlah kepada isterimu. Apa maknanya? Hak tu tidak halal bagimu, hak di rumah halal. Faham lagi? Balik tengok rumah. Orang puang pula jalan. Handsome ustaz ni. Sosoklah hak tu bukan hakmu suamimu di rumah. Jadi kita suami isteri tak ada aurat. Baik, bila tidak ada aurat, kenapa pula batal? Soalan. Kita jawab batal bukan sebab aurat. Kalau batal sebab aurat kena ada dulu baru batal, tak batal pegang kemaluan. Betul tak? Pegang kemaluan batal tak? Pengusi pegang kemaluan pengusi batal? Batal tak wujud? Batal. Nabi kata jangan suka nak belajar, biarlah
Man massa zakarahu falyatawadda. Mana-mana lelaki yang memegang zakarnya, maka kena ambil wuduk. Soal, batal tak pengusi? Kalau pengusi pegang hak pengusi. Soalan mudah, batal tak? Batal tak? Batal lah. Dah tu ada aurat tak pengusi dengan kemaluan? Tak ada aurat. Jadi batal laki-laki perempuan ni suami isteri bukan kes aurat. Batalnya kerana bila kita sentuh isteri kita, dia ada syahwah, mazinnatu syahwah. Ada tempat yang kita rasa berbeza kalau sentuh orang lain laki-laki atau sentuh mahram. Jadi tak kita salah ngemak kita? Salah ngemak, berasa tak? Syok. Berasa tak? Tak, tapi awak salah, kenapa salah ngawet? Kenapa tak? Kenapa tak? Sebab itulah. Jadi orang tu tidak menasabah untuk kita duduk berdiri, ada wuduk untuk mengerjakan solat. Sebab tu dia jadi batal. Jadi batal bukan sebab kita tak ada aurat, batal kerana ada rasa tu. Sentuh isteri rasa lain, retuh sama-sama orang lelaki rasa lain. Betul tak? Siapa yang sentuh isterinya tak rasa apa-apa? Ada kat sini? Ada kat sini orang lelaki bila dia sentuh isteri dia tak rasa benda? Mati pucuk lah tu. Saya kahwin dengan suami saya. Saya kahwin dengan suami saya. Nampak dia kahwin dengan suami dia tu kata hebat dia. Memang dah pasal orang bank kan. Dia memang bahasa dia pelik sikit. Kalau dia orang bahasa pustaka dia tak tulis gini. Tapi ni orang bank dia pandang ngira je, matematik je pandang. Bahasa Malaysia apa? Saya kahwin dengan suami saya. Setelah isteri pertamanya meninggal, dia ada anak perempuan yang sudah kahwin. Apakah hukum bila suami anak tiri saya salam, cium tangan, peluk dan cium dahi saya? Dia kata dia anggap saya macam mak dia. Hei, mana boleh? Muslimin ni mari rapat. Muslimin tolong dekat. Duduk bawah masjid. Mai rapat biar muslimat boleh masuk ramai lagi. Baik. Okey. Belakang-belakang tu muslim mai rapat lagi. Boleh? Muslimat mai gini lagi. Boleh? Baik. Baik. Comel. Okey. Yang tanya ni orang puan, dengar molek-molek. Dia ni isteri yang isteri yang kedua. Isteri yang kedua. Kita ni lah isteri kedua. Kita punya suami ada bini pertama dan telah mati, dan dia ada anak. Jadi kita ni dengan anak suami kita ni, hak isteri pertama, hukumnya bukan anak betul. Anak tiri. Kita dengan anak tiri ni memang sama macam anak betul, mahram kita, tak batal wuduk. Adapun dengan suami dia atau dengan bini dia bukan mahram kita. Faham? Itu menatu tiri namanya. Menatu tiri bukan mahram. Yang mahram anak tiri kita. Orang puan kahwin dengan orang laki-laki yang sudah ada isteri, maka anak isteri pertama dia dengan orang puan yang jadi bini muda ni anak tiri tak? Dia dengan awak mak tiri. Tak batal hari semayang.
Faham tak? Pasal dia anak suami awak. Suami awak sudah jima awak, maka anak dia hak bini lain, anak tiri dengan awak tidak batal wudu, tak boleh nikah sampai kiamat. Tapi kalau dia kahwin dengan bini atau laki dia dengan awak, jadi menantu tiri. Faham? Menantu tiri ni bukan mahram. Mahram hanya anak tiri atau pak tiri atau mak tiri saja. Mak saudara tiri bukan mahram. Pak tiri saja. Pak saudara tiri bukan mahram. Anak tiri saja. Anak saudara tiri bukan. Anak tiri saja. Anak tiri ni tak mestinya dia masih hidup ayah dia. Contohnya orang puang. Contoh laki dah senang. Dulu kita kahwin dah dengan seorang perempuan, kemudian kita bercerai. Maka perempuan tu sekarang ni janda kita kahwin dengan orang laki-laki lain. Contohnya dia kalau kahwin lain dah, dia kekek laki dia. Faham tak? Lepas tu dapat anak. Faham lagi? Kita cerai dah ni, janda kita kahwin dengan laki baru, dapat anak. Anak tu anak tiri kita. Faham baik-baik. Lama tak faham pula masalah. Walaupun kita cerai lama tak. Kita tak faham nampak mengong muka. Faham tak? Kali lagi sama dengan molek. Kita bercerai dah dengan bini kita, kita bercerai dah dengan laki kita. Kalau dia kahwin lain, dia dapat anak. Anak tu anak tiri kita. Baru dengar ni, baru dengar. Molek bagus. Tu suruh mari dengar majlis ilmu, baru tahu hukum. Supaya kita anggap dia anak tiri kita. Jangan layanlah sebagai anak tiri. Jangan pandang orang lain. Anak tiri aku tu, nak tiri kau ni, pasal mak dia tu dulu bini aku. Orang yang kita sudah jimak dia dulu, lepas tu dia melahirkan anak dengan orang lain, anak tiri. Walaupun lama dah, anak tiri juga. Soalan seterusnya, saya jadi imam sembahyang jemaah sama dengan anak-anak perempuan saya. Masa rakaat pertama anak laki-laki saya sudah balik datang solat sebelah Kaabah. Adakah sah solat anak laki-laki bila berimamkan seorang perempuan? Jawabnya tidak sah. Orang laki-laki jadi makmum, perempuan jadi imam. Walaupun perempuan tu lebih pandai daripada dia atau lebih tua, tak sah juga. Walaupun isteri Nabi jadi imam, laki-laki tak boleh. Kerana Nabi sudah atur, hendaklah yang jadi imam itu ialah laki-laki. Kalau perempuan, boleh ikut perempuan sahaja. Jadi anak dia yang laki-laki ni pergi ikut kakak buat imam, tak sah. Tak sah berjemaah. Solat dia sah, dia nak anggap sebagai jemaah, tidak sah. Kalau budak kecil boleh. Mak jadi imam, anak-anak yang kecil-kecil lagi nak latih berjemaah, hak tu boleh. Yang belum baligh, yang sudah baligh tak boleh. Dia mesti imam laki-laki. Walaupun budak kecil laki-laki boleh jadi imam dengan syarat mumayyiz. Umur berapa tahun ni? Umur 5 tahun jadi imam. Dah belakang mak dia boleh. Sebab laki-laki ni dia budak-budak boleh jadi imam walaupun solat Jumaat di masjid negara. Sah juga. Dia tak syarat balik nak jadi imam. Syaratnya mumayyiz. Mumayyiz ni 5, 6 atau 7 tahun yang cerdik je. Boleh jadi imam walaupun budak-budak, sah jadi imam. Soalan seterusnya, macam mana nak tarik ramai jemaah supaya hadir ke majlis ilmu? Nak suruh orang ramai mari majlis ilmu, nak buat macam ni? Jawabnya, buat macam yang kita buat petang ni.
Betul tak? Tak? Buat maknanya jemputan atau SMS, WhatsApp, gunakan teknologi moden yang ada. Dulu doklah pakai tulis di surat gitu je. Ini ada WhatsApp, ada Twitter, ada Facebook. Jangan lupa petang ini turun beramai-ramai. Itu cara nak suruh ramai. Kadang-kadang kita kena buat gitu. Akhir-akhirnya dia pun jadi sukakan ilmu. Bila sukakan ilmu, dia pun ajak orang lain pula. Makin lama makin ramai, makin lama makin ramai. Soalan seterusnya, kebanyakan muslimat sekarang pakai telekung dibuat daripada kain lekra. Lekra ni tebal, tidak nipis, labuh, tapi bila pakai nampak bau telinga dan bentuk dada. Mohon penjelasanlah ustaz. Baik. Pakai pakaian perempuan dipakai kain likra. Likra ni bukan hak jarang nampak dalam tu. Dia jenis tebal molek, kemah, rapat dia punya benang, tetapi lembut. Nampak? Lembut, kalau pakai nampak bentuk body. Baik. Pertama, makna tutup aurat dua perkara. Pertama, jangan beri nampak warna kulit. Jadi kalau tutup habis sekalipun pakai jubah tapi nampak dalam. Contohnya dia pakai jubah plastik. Macam plastik buku gula tu. Walaupun tebal nampak dalam. Pokoknya tak sah. Yang kedua, perempuan saja. Laki-laki tak. Laki-laki jangan nampak warna kulit je. Jangan selok nampak kulit je. Orang perempuan jangan nampak kulit dan jangan ketat. Nampak? Dua sifat perempuan. Pertama, jangan nampak kulit, jangan ada lubang. Katakan ni peha dia. Ni peha. Jangan nampak peha dan jangan sifat bentuk peha. Jadi tak boleh ketat, sendak tak boleh. Baik. Dimaafkan dua perkara dalam mana-mana waktu. Yang pertama, bulatan kepala. Yang kedua, bulatan bahu. Kepala ni pakai lagu-lagu mana tudung pun dia akan nampak juga bulat kepala perempuan ni. Nampak tak? Bulat kepala. Hak tu aurat tu kena kira tu, kepala tu. Tapi susah nak buat, takkan nak berhuyuk dalam tu. Kepala lagu mana mu pakai nikah ke, purdah ke apa ke, dia akan nampak kat sini pas. Jadi tak wajib ubur kayu, ubur besi. Tu syarat tak membeban siapa gitu. Ada punggung ni dengan dada. Kalau pakai jubah, pak pakai tepi. Soalan bak jubah. Jadi jubah kalau jenis perempuan yang tidak ada tak besar sini, faham tak orang panggil dia? Sini kecil. Ada. Mana lepeh, dada lepeh. Jadi tak nampak lah buah tu. Bila tak nampak buah, sunat juga dia lampuhkan tudung. Sebab kain dia pakai likra. Yang jenis pakai nampak buah, pasal buah dia besar 38D. Ada contohnya. Jadi kalau tak pakai nampak betul, haram. Dia pun tolong bantu tadi dengan tudung. Tu tujuan pakai tudung. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Dalam mereka itu melabuhkan tudung ke parah dada-dada mereka. Bila dada sudah berbentuk. Maka orang yang pakai pula tak nampak dah, walaupun pakai likra, tapi dia pakai tudung yang tudung labuh pada dada. Tetapi jika datang angin yang sangat kuat, tiup, akan nampak juga badannya. Dalam bab tu maaf pada syarak, kerana bukan hari-hari angin kuat. Tak. Yang tak bolehnya tak ada angin pun nampak dah. Hak ni haram. Tak ada angin, tak ada ribut, nampak dah body. Betul tak? Ni ramai orang terpedaya dengan busana muslimah. Dengar nama muslimat beres. Padahal ketat. Lepas tu kadang-kadang pakai jin halal, pakai jubah haram.
Pasal apa pakai jin halal? Tak berdosa. Pasal dia pakai seluar jin tapi besar. Tak bersifat bentuk peha. Dan pakai baju labuh lebih pada punggung. Walaupun jin tak nampak bentuk tubuh. Harus pada syarak. Hak ni pula pakai jubah. Beli dekat Abu Dhabi. Beli dekat Qatar. Tapi berdosa. Pasal apa? Walaupun jubah muslimat dah, bentuk tubuh dia macam sekarang ramai orang pakai. Macam jubah likra, jubah stretch. Faham? Kain macam kain jersey itu. Nah, ikut body. Pakai jubah bini ustaz, tapi boleh tengok body 38, 27, 60. Faham tak? Jadi tak boleh. Hak lepas-lepas tu memang kita ada buat silap. Pasal kita bukan Nabi, bukan Rasul. Muslimat-muslimat hak lepas-lepas. Astaghfirullahaladzim. Nah, aku minta maaf lah ya Allah. Nah, Allah ampunkan dosa kita. Dalam Quran kata Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah kau seksa kami di akhirat nanti dengan sebab dulu kami bodoh, dengan sebab dulu kami tak erti, kami lalai, kami cuai. Tak payah seksi orang perempuan. Kerana orang perempuan dia memang original seksi. Ni nak pakai, nak buat kain lace, kain tu nak suruh nampak bentuk body. Tak payah. Awak memang seksi. Orang lelaki tak seksi, seksa. Tak? Orang perempuan seksi dah. Jadi kalau awak nak seksi sungguh, seksilah di rumah. Kalau seksi di rumah ni harus pada syarak. Halal pada syarak. Halal. Bila syarak kata halal, mesti ada faedah. Apa faedah? Ustaz, kalau orang perempuan seksi dengan suami di rumah, di luar dia tutup, di rumah dia seksi, benda faedah. Faedah dia suami kurang keluar rumah. Faedah tak situ? Tak? Yang suka mengair tak mengair dah malam tu. Yang nak pergi main bowling tak main bowling dah. Yang nak ajak lawan karen tak jadi lawan. Yang ada tandingan badminton batal terus. Tak? Sungguh seksi di rumah tidak jadi keluar rumah. Dia akan duduk di rumah bersama kita. Orang puan suka suami keluar rumah ke duduk dengan dia? Saya jawab orang puan. Kalau tidak gila lah. Suka tak isteri kita, suami kita tak jadi pergi keluar dengan kawan dia, nak duduk bersama kita di rumah? Suka tak? Nak suka, buat seksi. Sungguh, ni betul. Tak payah awak seksi di atas katil. Awak seksi di dapur je, suami tak keluar rumah. Tak percaya, try malam ni. Suami kata malam ni, malam karang, I nak keluar tu pukul 10. Ada lawan badminton antara bank-bank. Jadi bini dia kata nak buat gua ni, tak mau keluar. Padahal penting ni, suami dia pemain pertama single ni. Tak? Kena pergi ni. Suami dia akan pergi. Macam mana cara? Ikut saya kata. Buat seksi dia tak jadi keluar. Rasa seksi dalam bilik tak katil, di dapur. Tak percaya terang malam karang 9.30 suami kita tengah ambil raket apa semua tu. Ambil bola taki apa semua masuk dalam beg. Kita pergi goreng ikan di dapur. Tak usah ikan molek, ikan kering sudah. Goreng ustaz, kita goreng ikan pakai apron sahaja. Ni petua. Faham tak? Apron faham lah. Tali ni bot depan ni aja. Belakang kosong je. Faham tak? Goreng. Laki kita ambil beg benda, beg badminton tu. Yang I pergi dulu lawan badminton. Kita kata, abang, marilah tengok I ni. Ceng. Suami dia pun tengok. Terus suami dia, halo, malam ni tak boleh lawan badminton. Ada link kok mari rumah. Faham tak? Memang tak keluar rumah laki kita. Tak? Kalau dia keluar juga bodoh lah. Jadi semangat pelik. Main benda apron saja ni. Terus kunci rumah. Tu contoh. Kelakar tu kelakar lah. Tapi bila seksi di rumah, itu faedah. Mun tak percaya, mun buat lalu malam ni. Soalan seterusnya, pukul berapa kita nak balik ni? Soalan tak balik. Mana tu? 10?
6 suku. Setiap manusia punya qarin pada diri. Ada beberapa qarin bagi setiap manusia. Dan apakah agama qarin ini? Qarin ni Qarnun ni benda dekat. Dekat ni benda maksud qarin, iaitu yang dekat dengan kita. Siapa dia ni? Jin. Jin Islam tak, jin kafir. Yang kerja dia suruh kita buat benda yang Tuhan larang. Tak? Dia membisikkan yang Tuhan marah. Jalan dengan kawan kita, nak hantar kawan kita naik kereta, kawan kita pun naik kereta. Masa kawan kita nak naik dalam kereta dia, wallet dia jatuh, nampak duit dalam banyak je. Kau ni kata senyap, jangan kabur, biar kawan mu pergi dulu, mu ambil beg duit tu, duit mu ambil lah pergi, beg duit bagi balik kat dia. Tu koring. Faham tak? Lepas tu lepas kita buat barang maksiat, dia tukang ajar. Dan dalam masa yang sama ada mulhim. Mulhim ni malaikat, tak boleh kawanmu hak orang, haram makan hak orang. Jadi hak mana kita nak ikut, silakan. Lepas tu kalau kita kenal ada koring ini, dia sentiasa menyuruh buat benda yang salah. Kita suruh dia lari, memang tak lari. Jadi kuat, tak ada kekuatan. Dia hanya menyuruh saja. Macam orang JBJ boleh tahan kita. Dia tak boleh samang, tapi dia boleh tahan saja. Kita bimbang, tak bimbang sikit pun. Mana lesen? Tak ada lesen. Mana raktek? Tak ada raktek. Lepas tu dia akan lepas, dia tak akan samang. Kita tahu dah, tak perlu bimbang. Yang kita bimbang, dia bertahan, dia siap boleh samang kita, boleh rapah kereta dan sebagainya. Jadi koring ni hanya suruh saja. Ambil nombor ekor sekali, lama dah ambil nombor ekor. Tak, dia suruh saja. Kalau kita tak buat, dia tak cekik pun tekuk kita. Tak, yang kita bimbang bila kita tak buat maksiat tu, dia keluar mutuk. Macam gitu. Takut kat kita. Saya ada 2 orang anak tiri perempuan yang saya jaga sejak kecil dan telah kahwin. Apakah batal wuduk saya sentuh dengan menantu tiri? Tadi jawab dah. Menantu tiri batal wuduk. Benarkah dalam perceraian yang bukan talak 3, bila suami sebut rojong dalam waktu masih iddah, maka mereka jadi suami isteri kembali walaupun pihak isteri tidak setuju? Benar. Hukum fiqh mazhab. Al-fiqh ala mazahibil arba'ah. Tidak mewajibkan suami kena ada izin isteri. Raja dan talak adalah milik suami. Bila suami kata talak, jatuh tak talak kalau isteri tidak setuju? Cik jawab. Jatuh. Maka talak sama dengan raja. Raja tetap berlaku walau isteri tidak setuju. Dua-dua ni hak mutlak. Faham? Macam kita cerai suami kata aku cerai kamu 1 talak, dia kata aku tak setuju. Faham tak? Suami kata mu bengong apa? Jatuhlah talak, setuju tak setuju pun. Begitu juga suami merajak, aku rajak kamu kembali menjadi isteriku. Tak nak lah bang, tak nak tak boleh. Jadi juga, walaupun wali pun tak setuju, jadi juga. Cuma ada setengah daripada pihak-pihak mutaakhirin ini yang nak menjaga maslahat, lalu dibuat fatwa bersyaratkan kenalah ada, maknanya persetujuan isteri. Itu pandangan-pandangan setengah-setengah pejabat mahkamah syariah sahaja. Kerana ada melihat kemudaratan yang berlaku, umpamanya suami yang jahat dirojok balik untuk dipukul sepak terajang dan sebagainya, jadi ada masalah. Hak asal hukumnya rajak milik suami, perlu kepada izin isteri. Soalan seterusnya, apa makna tawassul? Bila masa mana kita boleh bertawassul? Tawassul ni kita menyebut kebaikan sesuatu, sama ada sesuatu itu amal soleh atau sesuatu itu hamba Allah yang dekat dengan Allah. Tak, contohnya kita pergi, kita tolong orang,
Contohnya kita pernah tolong orang yang betul-betul dalam keadaan terdesak, tiba-tiba kita dihimpit satu masalah. Ya Allah, ya Tuhanku, lepaskanlah aku pada masalah ini. Jikalau aku tolong si pulang baru ni ikhlas kerana-Mu, maka berilah pertolongan pula pada aku pada hari ini. Itu panggil tawassul. Doa yang direct, tak ada tawassul, tak payah sebut amal-amal dulu. Terus, ya Allah, tolonglah aku, direct. Okey, kita pergi berziarah di kubur Nabi, berziarah di kubur sahabat, ziarah di kubur orang-orang lebih-lebih. Kita minta pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, mudahkanlah aku bertemu jodoh berkat walimu yang disemadikan di kubur ini. Itu tawassul yang dibenarkan pada syarak. Dan kalau tawassul, tak ada tawassul, doa terus, ya Allah, mudahkanlah aku bertemu jodoh. Itu doa terus. Doa tawassul, ya Allah, berkat walimu, berkat nabimu, berkat sahabat nabimu yang jenazahnya tersemadi di sini, aku minta padamu, ya Allah, mudahkan jodoh aku. Itu panggil doa ada tawassul. Tawassul yang salah, wahai wali, tolonglah aku bertemu jodoh. Tu yang diminta dengan hak dalam kubur tu pula. Faham tak lagi? Kaki adalah aurat bagi muslimat. Bolehkah pakai stocking yang nampak bentuk jari kaki, macam sarung tangan yang nampak bentuk jari jemari? Dia ni ada stocking nampak kaki. Stocking ni sebenarnya lama dah di luar negeri, di Jepun, di Europe ni lama dah, puluh tahun dah. Di tahun 30-an stocking gitu. Kita pernah tengok mula-mula stocking gitu dipakai masa zaman era perang sebelum Nazi takluk Europe hari tu. Tunjuk gambar di Europe lah, di Perancis kata. Memang orang sana dia musim sejuk dah dia pakai stocking gitu. Bentuk kaki. Jadi tahun lebih kurang tahun 2005 saya sampai ke Malaysia. Stocking tu baru sampai Malaysia. Baik, orang perempuan muslimat pakai, lepas tu masuk jari tu jadi stocking kita biasa gini dah. Tiba-tiba ada jari pula. Ada orang kata haram. Jangan gaduh. Jawabnya bila dia pakai gitu, dia pakai kain macam baju biasa, cuma dia pakai stocking gitu. Kemudian nampak bentuk kaki. Nampaklah bentuk jari gitu itu. Jawabnya, jikalau jelas boleh nampak terang-terang di mana pun dia melangkah, orang akan nampak jari-jarinya yang begitu indah. Dan pula stocking itu ketat melilit jari-jari, maka hukumnya tak boleh. Tapi kalau dia pakai tu bukan stocking jenis ketat, stocking bentuk jari ni, cuma nampak bentuk jari, bukan bentuk jari, stocking di luar. Dan kalau kita nak tengok, kena tunggu kat bawah kaki baru nampak. Faham tak? Dia berjalan, kita kena letak muka kat pasu bunga, baru nampak. Kalau jalan-jalan gitu payah nak tengok, dimaaf pada syarak. Faham? Yang tak boleh jelas nampak. Adapun biasa orang pakai stocking itu, dia pakai kasut pula ataupun kain itu labuh dah. Macam orang perempuan tak pakai stocking, tak berdosa pun. Bila tak berdosa? Kalau dia berlangkah tak nampak terang-terang. Dia nak naik kereta je, selok sikit baru nampak. Jadi kita kena skodeng baru nampak. Itu salah yang tukang hitam. Yang perempuan tak salah. Yang salah ni, dia jalan anytime boleh nampak kaki dia. Terang-terang dah nampak kaki. Pasal apa? Tinggi sangat kain. Faham? Ada pun kain labuh dah atau kasut tinggi dah, nampak sikit kaki-kaki time melangkah, maaf pada syarak. Cuma sunat dilabuhkan kain. Dan ada yang kata masa mana pakai stocking haram. Kadang-kadang wajib. Orang perempuan kadang-kadang wajib pasal dia pakai kain dia tinggi. Bila kain dia tinggi, katakan sekat keting kain, bawah akan lipat, nampak terang kaki. Haram lah, pasal nampak aurat. Tapi ada kalanya haram pakai stocking orang perempuan. Bila masa? Dia jawab. Pandai. Orang pakai stocking saja. Tak. Haram lah. Tak. Kalau mari jabat dah jadi kerja kata. Main stocking saja, baju dak akal. Apakah fadilat menjadikan khatam nubuwah sebagai perhiasan rumah dan ketika memandangnya? Khatam nubuwah ini adalah macam bekas tanda kelahiran pada rusuk Nabi. Faham? Bukan hadiah kertas tu. Bukan gambar-gambar tu dalam kitab tau. Khatam nubuwah sebenarnya duduk pada tubuh Nabi. Faham lagi?
Khatamun nubuwah, tanda kenabian. Nah, duduk pada tubuh Nabi macam paruk. Tapi bukan paruk comel. Ada tulisan hak di tubuh Nabi. Lalu dalam kitab-kitab hadis orang tanya sahabat pun jelas ada tulis begini-begini, orang Kedian pun lukis. Nah, jadi boleh jadi tepat, boleh jadi salah betulnya. Kerana zaman sahabat dia bukan sahabat pergi ambil dengan handset, bawa Samsung Note 4. Faham tak? Sahabat hanya cerita, aku tengok. Ya, aku tengok. Oleh kata aku tengok juga ada pada belakang Nabi. Nah, jadi yang betul sekali, yang tak ada khilaf, siapa yang melihat bekas tu hak pada tubuh Nabi, hak tu yang dapat fadilat yang terbaik. Faham tak? Hak ni. Ada pun orang-orang Kedian, tak kalau kita hak lukis dah tu tengok dapat gitu juga, ada kata dapat juga kelebihan, ada kata tak dapat. Jadi itu berlaku khilaf dah. Yang lebih sebenarnya kelebihan hak sahabat hak tengok pada badan Nabi sendiri. Nabi selok baju atau Nabi tak pakai baju. Faham? Dan ada sahabat yang tak tengok, tak dapat kelebihan ni. Soalan seterusnya, masa saya uzur, saya pakai warna kuku, boleh tak? Syariat larang tak muslimat pakai warna kuku? Muslimat pakai warna kuku. Dengar molek, orang perempuan boleh jak jari dia. Dia panggil tahmirul asabi' dalam kitab-kitab hadis atau kitab fiqh atau kitab fatwa. Tahmir makna memerahkan, asabi' jari-jari. Sama ada atas kuku atau bahan ke atas jari, boleh. Untuk siapa? Untuk ibu bapa dia, boleh. Nak tunjuk comelnya jari dia, tunjuk ke mak dia, tunjuk ke tok dia, tunjuk ke anak dia, dan yang terpenting sekali, suami dia. Baik, hak lagu mana boleh? Inai boleh, cat kuku pun boleh, cat ICI pun boleh. Faham tak? Cuma kalau inai ambil wuduk sah. Kalau cat kuku hak macam orang putih pakai tu tak sah ambil wuduk, kena pakai remover dulu. Ulama fatwa orang perempuan muslimat boleh pakai cat kuku yang berkeping macam Cina pakai tu. Kerana untuk tunjuk kepada suami tengok comel, boleh. Dengan syarat nak wuduk, nak mandi, wajib buang. Dia orang fatwa haram pakai, salah. Yang betulnya bukan haram pakai, haram ambil wuduk tak buang cat kuku. Sebab kalau pakai cat kuku ni kadang-kadang suami tengok tertarik, nak kuku kaki. Ingat tak lagi malam pertama awak kahwin lagi? Dah lagi Allah. Dah bila nak? Berapa dah umur? Duk muda lagi. Awak kahwin dah? Belum. La ilaha illallah. Dah mana? Lepas ada orang belaka sini. Tengok orang yang kahwin dah. Kahwin lagi. Orang Terengganu ni, dekat kampung kita, dekat rumah JKK ni. Depan JKK. Kahwin, ingat lagi malam pertama nikah. Comel tak bini? Mana-mana pun malam pertama, isteri kita memang terbaik. 5 star, 2 thumb up. Betul tak? Betul. Orang yang kahwin dah suka kalau ingat malam pertama. Memang sejarah. Dengan bajunya baru, dengan mukanya make up. Ni sini biru, sini pink, bahan blusher. Sini ada macam gelik-gelik itu tepi ni. Atas bunga tak. Malam pertama kan? Malam pengantin. Kita kata Assalamualaikum. Kan kita masuk kan, isteri kita buka sikit je, nampak kaki dia. Dia duduk atas katil, kaki berayung gitu. Ada ina tak? Tak nampak lagi ujung jari. Apa dah nampak ina. Buka sikit lagi, betis. Dah nampak betis. Buka sikit ni tangan duduk ada macam kayak tunggu suami masuk, tak? Buka lagi, rambut ikat comel belakang, bunga
Kutung. Bunga api 2 kutung. Memang comel. Tak. Dan bila kita buka tu pula, serebok. Nah, dia spray kan mak, tak tahu lah berapa botol. Ambil pure. Tak. Pasal suami nak masuk, mak dia kata ni tak boleh ni, kena buat gini. Nah, cadar ujung ni timbang air. Comel. Batal golek tengah, batal pipis tepi, sama ujung dengan cadar. Nah, matching ya color, masa robok dengan color lasik. Nah, dengan comel, dengan mulut macam anak anjing merah. Faham? Allahu Rabbi. Jadi benda-benda merah-merah gini ada pada mulut, ada pada pipi, ada pada jari. Seronok orang lelaki tengok. Betul tak? Sebab tu berinar belaka untuk tunjukkan pada malam pertama. Nah, kalau tangan kosong gitu, tak comel, tak power. Nah, cuma silapnya orang perempuan malah pengantin je lawa. Ni dah anak 3 ada tak gitu? Tak ada. Dulu atas katil malam pertama bunga melor. Satu. Bawah batak daun pandang. Biji halus-halus. Betul tak? Nak suruh naik bau wakil, kita masuk. Sedap ah. Nak seronok terus. Ni anak 3 dah. Ada tak macam malam mengantin? Tak ada. Tak pakai dah baju lawa-lawa, kembang gantung. Tali beras sepeh tu biar atas kepala bau. Tak. Buka pintu bilik sakok. Tak boleh buka pintu bilik. Sakok. Faham tak? Kepik tali baju dalam dia. Pakai lepo gitu coli. Apa dia? Itu masalah. Dulu malam pengantin ni atas ni eyeshadow. Lening 3 orang anak bukan eyeshadow, sisi ikan. 2-3 keping dia atas ni. Tak. Dulu atas bibir gicu malam pengantin merah. Lening dah lah dak gicu, ada ngeciknya. Tak. Bekas parutnya. Parutnya. Dah. Dulu kata bersih malam pengantin. Ni anak 3 dah. Atas katil kita balik-balik dia atas katil merah dada. Pelayar. Tak. Duduk atas katil. Ni masalah. Nah, dulu duduk comel gitu. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak. Ni kita mek. Nyaklah bilik. Mek, buat benda kan? Mek. Nyak. Kita masuk tengok, kembang gantung. Buka tu bau dah. Dah rambut dah bau dah. Macam minyak gas bau kepala. Tak? Jadi kita lah, tak seronok. Jadi balik kan, bocak kuku. Nah, suami kita, bang, mai kejap. Kita buat ting. Jari merah. Jari merah. Power ni. Nampak? Tapi malam ni malam satu. Dah kira lah buat macam malam semalam lah. Pasal apa? Tengok jari merah punya pasal. Jadi boleh, tak ada masalah. Soalan yang terakhir pada petang ini, hak baki lagi ni kita mari semula lah. Boleh mari sekali lagi. Baik. Apakah keutamaan seorang suami dalam hal pembahagian nafkah kepada keluarga? Suami punya ibu bapa yang uzur, isteri tanpa anak, adik perempuan yang kematian suami dan anak-anak, adik perempuan yang masih punya suami dan anak-anak, dan mertua perempuan yang mana perlu didulukan. Baik. Bila seorang suami yang ada isteri tak ada anak, bila kita kahwin, nafkah kita ni ialah ketika isteri mari duduk dengan kita, bukan selepas akad nikah. Kita orang laki-laki tak kahwin lagi, ada pendapatan, mak ayah uzur, wajib kita tanggung keuzuran itu. Contoh mudah,
mak ayah kita ni perlukan RM200 sebulan, dia dua orang tu, untuk tampung kekurangan dia, maka wajib atas anak RM200 kena beri. Tak beri berdosa. Bukan sunat wajib nafkah ibu bapa ya. Faham? Bila kita dah kahwin, tanggungan itu bertambah. Dulu wajib beri ke mak ayah yang susah. Bila kita kahwin ada isteri, wajib kena beri pula pada isteri nafkah. 3 perkara: makan, minum dan pakaian. Makan minum 2 kali sehari, tempat tinggal yang layak dia duduk, pakaian 2 pasang setahun. Ujung dia sudah ada tanggungan ibu bapa. Nak kahwin, kalau aku kahwin tak dang pula nak tanggung bini, tak payah kahwin, tanggung ibu bapa dulu. Atau dia kahwin dulu, ibu bapa dia okey lagi, tak wajib dia tanggung pasal ibu bapa dia senang. Lepas dia kahwin, ibu bapa dia jatuh susah, dari uzur, perlukan bantuan, maka wajiblah dia catu sedikit untuk bantu ibu bapa. Walaupun isteri tetap wajib atas suami, tetapi atas ibu bapa dia berkongsi. Kalau 2 anak, 2 orang anak kongsi, 3 anak, 3 anak pakat kongsi. Ada pun bini kita seorang ni tak kongsi dengan orang lain, tanggung bini kita. Tak lagi. Jadi salah ada orang kata bila ibu bapa kita uzur, kita tak payah tanggung bini kita, kena wiki ibu bapa. Itu salah. Isteri awak tetap awak kena tanggung. Banyak cara banyak, sikit cara sikit. Walaupun isteri kita gaji lebih besar daripada kita, kita gaji 1,500. Faham tak? Kita kelak saja. Bini kita manager 15,000. Wajib juga kita kena tanggung dia makanan, pakaian dan tempat tinggal. Isteri tadi tak wajib bayar 1 sen pun untuk nafkah. Ingat tak wajib 1 sen pun. Itu kelebihan Islam terhadap orang puan. Betul tak? Tapi ramai orang puan yang tidak faham. Laki yang buat gerah, okey, kereta saya bayar, rumah awak bayar, dapur saya beli, TV awak beli, duk atur gitu. Ini dia kata gitu gitu lah. Tu dia jawabnya, walaupun dia kerja atau tidak kerja, atau bini dia seorang jutawan, gaji bini bini kerja lah 40,000 gaji bini. Laki gaji 400 saja, dia bayar private sapu. Bini 40,000 dia bayar British Airways. Faham tak? Bawa pilot kapal terbang. Wajib juga. Kena faham baik. Cuma sunat isteri yang ada kelebihan, maka dia bantu suami. Asalnya bukan wajib. Suami yang wajib tanggung bini. Bini ni asalnya, kita ni sebenarnya, bini kita ni tak wajib kerja, duduk rumah asah kuku. Faham tak? Kita kena beri makan, minum pagi, petang, siang, malam. Tugas dia melahirkan anak kita, melayang kehendak kita. Tu tugas dia. Kita suruh basuh baju, siap baju, dia siap. Tu isteri. Dia minta piti, beri. Tu baru peh orang puan. Bang, beli piti 200, 400. Bang, kaki nak balik beli beg tangan kat Sogo yang 400 I nak satu. Jangan beli 400 tak molek. 800. Kerja dia siang asal kuku, malam Facebook. Faham tak? Suka tak orang puan kalau gitu? Satu bulan-bulan bagi piti tangan pula. Abang dapat gaji ambil 2,000 untuk you, duit buah tangan. Baru seronok orang puan. Boy tak marah, kita kahwin lagi. Betul tak? Ni mu duk faham pitih bini, lepas tu nak menikah seko lagi. Faham tak? Banyak cantik punya orang. Bagi dia kemewahan, jangan bagi dia buat kerja. Kalau dia nak lakah lokang tu, jangan lakah, dukung. Tu baru suami terbaik. Betul tak? Dah kita buat gitu. Kalau kita buat gitu, Allah, bini kita buatlah kalau anda lah awak nak kahwin apa, tak kisah. Dah kita ni bini jatuh dah akak. Bini naik motor, bini dia duduk depan sikit, belakang kat.
Galak dia kata galak. Masa tunang dia suruh duduk depan. Dia tunang tak pernah naik motor. Duduk atas besi tu. Ada belakang tu. Dia pun tarik depan sikit. Depan. Tarik tangan suruh peluk. Dah masuk gear 2, gear 1 lama. Dak. Dak. Nak ambil untung. Nak. Itulah orang laki-lakinya. Nak. Patut dia nak lakar-lakang, jangan bagi lakar. Ai dukung. Nak pasal awak isteri saya. Nak, bini kita kan? Nak. Bagi sedap-sedap. Kau 2 ekor beli. Tak? Makan kenyang-kenyang. Nyawa masa nak lahirkan anak kita. Betul tak? Masa ni nak beranak dalam tu, dalam dewan bersalin tau, kita sakit tau. Kita duduk luar main mesej. Kawan lalu, mak mana? Kau ada sini. Why? Ada dalam borong nak beranak. Mu nak beranak bolak power mu. Tengok orang lah. Ada sakit tak kita? Tak ada. Bini dalam tu dia pecah seluar dia orang, dia cabut kain dia orang, kaki buah tabsi gitu. Faham tak? Betul tak? Doktor kata push. Kalau hak kapur-kapur Terengganu tak push tak faham. Benda tekan. Terang. Kalau Terengganu. Kalau KM push tu macam nak mati bini kita. Betul tak? Keluar darah bercawang-cawang. Push. Kalau hospital di India, nalike untuk beria. Anda. Bertepik menolong kawan tu. Tak? Anda. Kita relax duduk luar main mesej. WhatsApp. Messi kata, Mama bin Syed beranak dah perempuan. Alhamdulillah. Gitu ke? Betul tak? Jadi bini kita jangan bagi dia duduk kerja, duduk rumah. Ni Galaxy Tab, ni Note 4, ni Facebook, ni Twitter, ni Angry Bird, main. Tak? Baru seronok dia. Sebulan sekali shopping. Tak? Lagi mana? Tu baru bagus. Bila begitu kita kahwin tak marah dah. Tak? Lambat kahwin yang cepat sikit bang kahwin. Tak? Gitu. Jadi insya-Allah lah, kurang tak banyak pun sedikit kita dapat ilmu pada petang ini untuk kebaikan kehidupan kita di hari muka. Yang baki daripada soalan ini kita akan jawab insya-Allah pada kunjungan kali yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.